Hai, nama saya Norman. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk menggunakan Zoom. Okay? So, sedikit latar belakang mengenai Zoom ni. Zoom ni sebenarnya adalah sejenis video conferencing, aplikasi video conferencing. So, kalau kita biasa kita pakai WhatsApp ni kan, so WhatsApp ni kita boleh pakai bukan saja untuk message tapi boleh buat calling menggunakan audio atau menggunakan video. So kalau Zoom ni dia punya kelebihan dia kita boleh buat pada ramai orang. So ramai orang boleh join lah sekali bila kita buat video conferencing software ni. Terutama especially pada masa kita tengah PKP ni sekarang ni, perintah kawalan ni untuk COVID-19 ni, kita boleh lihat balik kebanyakan orang suka pakai Zoom untuk membuat perbincangan. Kalau kita nak buat kelas secara online, tu yang ramai orang pakai Zoom. Okay, so hari ni jom kita akan belajar cara-cara untuk menggunakan Zoom. Okey, kepada yang belum lagi, tak sempat lagi untuk download aplikasi Zoom ni, sangat senang. Seperti biasa, kita akan terus pergi ke kita punya Play Store, atau kalau you all pakai iOS macam biasa, kita akan download di App Store. Okey, so kita terus klik pada Play Store. Okey, kita perlu hanya type ZOOM, Zoom. Okey, ZOOM, kita type search. Okay, so yang akan keluar di depan ni adalah Zoom Cloud Meetings. Kalau kita lihat balik, kan? So Zoom Cloud Meeting, so kita boleh lihat balik. Okay, kalau kita tak pernah download lagi, kita klik pada macam biasa butang untuk download. So saya dah download dah. Mula-mula kita akan klik pada open. Okay, untuk pertama kali ni, bila kita first time, bila kita tengok muka depan ni untuk Zoom ni, kita ada sebenarnya 3 pilihan. Okay, 3 pilihan ni kalau kita tengok di bawah, di butang yang warna biru ni, bermaksud kita boleh join a meeting. Join a meeting ni maksudnya kita boleh terus sambung ke meeting tanpa perlu kita sign up. Sign up ni maksudnya tanpa kita perlu masukkan kita punya email address, kita tak perlu. Terus je kita tekan kepada butang join meeting. Itu yang buat Zoom senang ni bila kita nak pakai Zoom. Okey, kalau kita tengok yang tu, butang biru untuk join meeting. Okay, untuk lagi satu yang di belah kiri ni, di bawah ni adalah sign up. Sign up maksudnya kita boleh melanggan kepada the services. Maksudnya kita boleh register. Okey, kenapa kita nak sign up? Bila kita nak sign up ni senang, sebab nama kita semua dah ada dah. Kita boleh save kita punya settings, kita boleh save kita punya nama-nama kawan-kawan kita semua kat dalam. So itu antara kelebihan kenapa kita nak buat sign up. Okay, sign in maksudnya kalau kita dah ada dah dia punya account, atau kita nak menggunakan account Google yang sedia ada, kita boleh menggunakan butang untuk sign in. Okey, so kita mulakan yang paling senang dahulu adalah untuk join a meeting. Maksudnya kita tak perlu daftar apa-apa lagi untuk menggunakan Zoom. Okey, untuk join a meeting senang je. Kita tengok yang butang warna biru tu yang besar, kita klik pada join a meeting. Maksud join a meeting ni, kita akan, orang lain akan buat satu meeting room. Contoh macam bos kita akan buat satu mesyuarat dan kita akan masuk ke bilik mesyuarat tersebut. Okey, so yang paling penting adalah kalau kita lihat balik adalah dia bila dia tulis kat atas sekali tu adalah meeting ID. Meeting ID ni maksudnya adalah sebenarnya nombor bilik lah kalau kita lihat balik. So bila kita ada mesyuarat ke, anybody yang menjemput kita untuk masuk ke video Zoom ni, dia akan memberi kita ada dua perkara. Satu adalah meeting ID dengan password dia. Maksudnya nombor bilik tu, lepas tu dia punya password. Okay, so sebagai contoh, saya dah check dah dulu. Saya akan buat satu contoh dengan lagi satu saya punya telefon bimbit, dan kita akan cuba buat satu Zoom meeting secara live. Okay, so kita perlu masukkan satu adalah meeting ID. So saya akan masukkan meeting ID tu yang kita dah share. Okay, saya akan masukkan. Okay, selepas kita dah masukkan meeting ID tu, dia akan tanya join with a personal link name. Maksudnya nama tu. Okay, so kalau kita nak tukar, sebab untuk handphone saya dia akan tulis kat situ jenama handphone saya, Galaxy Note 8. Kalau saya nak tukar, saya perlu klik je pada sana, saya tukar. So daripada Galaxy, contoh saya nak tahu, saya boleh tukar kepada nama Norm. Saya tulis Norm
Note 8. Okey. Okey. Kita klik pada Nom Note 8. Okey. Butang biru tu maksudnya kita dah masuk ke bilik untuk join meeting. Okey. Kita tengok dekat sini ada dua pilihan dekat sini. Okey. Join option. Maksudnya bila kita masuk dalam bilik tu, kita nak sambungkan suara kita ke tak. Itu maksudnya sebagai don't connect to audio. Maksudnya bila terus kita masuk bilik meeting tu, bunyi tu takkan ada. Maksudnya suara kita tak keluar lagi dulu. Kalau kita nak, kita onkan dekat situ. Kalau kita tak nak, kita boleh off dulu. Tapi jangan risau. Nanti masa dalam bilik tu kita boleh off atau on. Terpulang pada you all. Okay? Yang kedua adalah turn off my video. Sebab kadang-kadang bila kita terus masuk dengan bilik tu, dia akan terus keluar video tu. Kadang-kadang mungkin kita tak ready ke, kan? Kita tak bersedia lagi ke, so kita boleh off dulu. Okay. Pandangan saya pada awal-awal untuk video kita off dulu. Audio saya rasa tak ada isu. Okay. So kita boleh off dulu. Okay. So once kita dah ready dah, semua kita lihat betul nama join the meeting semua dah ada, kita akan klik pada butang join meeting. Kita klik. Okay, kita lihat apa jadi. Okay. Okay. Dekat sini, dia akan tanya, please enter your meeting password. So, maksudnya bila kawan-kawan kita dah share meeting tu, meeting Zoom tu, dia akan memberi kita nombor bilik tu, maksudnya dia punya meeting ID dan password. Kalau kita tak ada password, memang kita tak boleh masuk dalam meeting tersebut. So, kita masukkan password kita dulu. Okay. Selepas kita dah masukkan, kita tekan pada butang OK. Kita tengok apa jadi. Okay, so kita akan lihat balik. Okay. So loading ni bergantung kepada kita punya internet. Seperti biasa, lagi laju kita punya internet, lagi laju dia punya loading. Okay. Lagi lambat kita kena minta harap sabar. Okay. Selepas kita dah hantar meeting tu, kita kena tunggu. Okay. Penerima tu, orang yang membuat meeting room tu, dia akan beritahu untuk either dia akan terus accept ke tak. Kalau dia tak tekan accept, kita tak boleh masuk ke dalam bilik tu. Okay. So saya patut letak, saya akan letak admit. Kita tengok apa jadi. Okay. Okay, connecting. Kita akan lihat balik. Apa jadi. Okay. So kalau kita lihat balik yang di belah sini ni, saya punya screen ni adalah kamera kedua saya. So kamera kedua saya letak, ni adalah video kita. Okay. So ini adalah muka depan untuk kita punya video. Okay. Kalau kita tengok di belah bawah ni, okay, di belah bawah ni merupakan dia punya menu. Okay. Kalau kita tengok ada perkataan macam ada headphone tu, kalau kita tengok bawah, maksudnya adalah kita ingin join audio. Join audio maksudnya kita ada bunyi. Bunyi kita akan keluar. So, untuk mengeluarkan bunyi, kita klik pada join audio. Nampak? Kita klik Okay. Call via device audio maksudnya kita akan memanggil menggunakan suara daripada handphone kita. Kita klik je dekat situ. Call. So, sekarang ni sepatutnya dah ada bunyi. So, bunyi akan keluar. Okay. Katakanlah kalau kita tak nak keluarkan suara kita, kita tengok dekat bawah tu ada perkataan mute. Okay, dekat mute tu, kita hanya perlu tekan kepada perkataan mute. Bila mute tu, dia akan jadi warna merah, maksudnya suara kita tak keluar. Okay, so kadang-kadang mungkin kita tak nak ke apa ke, kita boleh offkan suara tu. Alright. Okay, menu yang kedua adalah maksudnya video. So, video ni, saya akan tunjuk macam mana kita akan buat video tu. Kita klik pada video tu, dan maksudnya kamera kita akan on. Okay, saya akan klik terus pada video. Kita tengok apa jadi So, bila saya dah klik dah, nampak saya dari muka saya dah keluar. So, kalau kita lihat dekat belah sini, saya akan tunjukkan, ini adalah kamera muka saya. Okay, ni adalah daripada perasan nama saya, Nom Note 8. So, muka saya dah keluar dah daripada situ. Okay, kalau kita nak tunjuk muka yang kawan kita, dia akan tunjuk pada sana. Okay, so kita tengok menu, kita ada mute, stop atau share, participant. Okay, share ni maksudnya kita boleh berkongsi kita punya meeting dengan kawan-kawan kita yang lain, atau kita tengok yang kedua pula adalah participant.
participant ni maksudnya siapa yang ada di dalam bilik tersebut. So kalau kita ada kawan kita yang lain tu, semua akan keluar di sini. Okay. So itu maksudnya participant. Okay. Lepas tu bila kita tengok yang more ni, okay. More ni maksudnya kita boleh disconnect audio, maksudnya kita nak mute, kita nak off dia punya audio. Atau kita boleh raise tangan, maksudnya kita boleh tanya, macam kita nak tanya soalan, dia akan keluar tangan. Kita nak tanya soalan. Okay. Kita boleh hide my video, hide non-video participant, atau kita boleh show name of participant join. Okay. So, apa kita nak buat sekarang ni, kita akan tunjuk, kalau kita lihat balik, ada 3 titik di bawah. 1, 2, 3. Okay. Kita tolak je ke sini, kita tengok apa jadi Okay, yang safe driving mode ni, pada pandangan saya, kita tak perlu lihat. Sebab yang tu tak important. Kita tak perlu tahu berkenaan dengan safe driving mode ni. Cuma yang paling penting adalah kita swipe kita punya tangan ni, kita pegang jari kita kat sini, atas skrin, kita tolak ke kanan, kita tengok apa jadi. Okay, kita tolak apa jadi. Okay, dalam ni menunjukkan semua orang, video semua orang kat dalam kita punya conferencing. So, kalau ada 4 orang, muka-muka 4-4 yang akan ada keluar dekat sini. So, kita boleh tunjuk. So, kalau kita nak tengok view tu balik, kita swipe, tolak, kita tekan pada skrin tu, kita tolak balik ke kiri. So, kita boleh nampak. Kalau kita nak tengok balik, kita tekan pada skrin tu, kita swipe je ke kanan. Tu kita boleh lihat. Okay. So, katakan saya nak lower hand, saya akan remove saya punya tangan. Okay. So, bila kita bercakap ni, kalau kita tengok ada kotak warna hijau ni, bermaksud bila siapa-siapa yang tengah bercakap, dia punya kotak tu akan pindah ke orang tersebut, supaya kita tahu siapa yang sebenarnya tengah bercakap. So, mungkin kalau yang ni untuk situasi ni, hanya 2 je. Tapi kalau kita ada 4 atau 5 orang sekali tu, kita kena tengok. Macam mana kita nak, kita nak tahu siapa yang sedang bercakap. Okay. So, kita boleh buat macam ni, kita tolak ke depan. Alright. Okay. So, ni antara contoh macam ni kita nak buat video. Okay, apa jadi kalau tiba-tiba kamera tu sebenarnya tidak memandang kepada muka kita? Macam mana kita nak buat? Okay, kita klik je balik pada skrin untuk keluarkan menu kita. Tengok tak ada butang bahagian di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay, kita cuba dulu kita klik pada butang yang belah kiri. Bila klik maksudnya sama juga kita akan remove audio. Maksudnya kita akan mute audio dia. Kalau kita tak nak orang lain mendengar suara kita, kita klik pada yang audio tu. Okay, saya enablekan sekali balik, kita klik balik. Okay, tu maksudnya audio. Okay, lagi satu, kita nak klik yang audio tu, maksudnya kita dah tak boleh dengar apa-apa bunyi dah. Okay, yang sebelah kanan tu adalah kita punya kamera. Bermaksud ni, kita nak menggunakan kamera depan atau belakang, dia akan pusing. Itu maksudnya. Okay, so kalau kita klik pada kamera, kita lihat apa jadi. Saya klik pada kamera, kamera sekarang saya akan memandang ke arah keyboard saya. Itu yang kita menggunakan kamera depan. Itu yang kenapa saya punya view ni sekarang memandang ke keyboard. Okay, kalau kita nak patah balik, kita klik balik pada kamera, dia akan memandang ke kamera muka saya. Okay, nampak? Okay, alright. So, saya rasa agak straightforward bila kita nak pakai Zoom ni. Cuma kena pastikan okay, kita dah tahu kamera tu dengan audio je. Yang tu yang paling penting. Okay, macam mana kita nak keluar daripada bilik ni kalau kita habis? Okay, satu cara adalah kita tutup terus aplikasi tu. Kalau tidak, kita boleh tekan pada butang leave. Leave maksudnya kita nak tinggalkan bilik mesyuarat tersebut. So, kalau kita nak tekan leave, kita hanya perlu tekan dekat leave. Dekat sana. Okay, kita akan cuba Kita tekan pada leave sekarang. Okay, kita tekan leave. Okay, do you want to leave this meeting? Kita klik pada leave meeting, akan terus tutup kita punya video. Alright. Ada satu soalan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada tanya, contohlah tiba-tiba kita nak berkongsi skrin ke, okay, kita nak berkongsi nota ke, macam mana kita nak buat? Okay, kalau kita nak buat benda-benda macam tu, kita klik pada share. Perasan tak ada bawah ni, ada kataan yang warna hijau tu, share. Okay, kita klik pada skrin sekali, dia akan keluarkan dia punya menu tu. Kita klik pada share. Okay,
Dalam share ni terdapat pelbagai option yang kita ada. Satu adalah kita boleh share gambar, kita boleh share dokumen, macam-macam kita boleh share. Okay, kita boleh even share kita punya screen. Maksudnya kita nak tunjuk handphone kita, dia punya screen tu tersendiri. Kita boleh tekan kat situ. Okay, yang last kali saya nak tunjuk adalah share whiteboard. Okay, whiteboard ni bila kita nak berkongsi, maksudnya kita boleh kongsi nota. So itu yang ramai orang suka pakai aplikasi Zoom ni. Sebab contoh sebagai tenaga pengajar, kita boleh menulis di atas whiteboard. So cuba bayangkan macam whiteboard yang kita ada dekat sekolah tu atau dekat office tu, kita boleh tulis. So bila kita tulis dekat whiteboard ni, semua orang akan menerima nota-nota tersebut. So saya tunjuk So kalau saya tunjuk kita punya saya punya screen ni, saya akan tulis. Okey. Nota saya akan tulis. Okey, kita tengok pada pensel ni, kita klik pada pensel. Okey. Yang belah butang dekat bawah ni maksudnya pensel, dan terus kita tulis. Nota. So bila penerima kita di sebelah sana akan menerima perkara yang sama yang keluar ke dekat skrin kita. Okey, so kalau kita nak padam, kita boleh padam. Kita pakai pemadam tu. Okey, saya tulis lagi sekali, kita tulis. Cuba bayangkan kita tulis S. Ni kalau kita nak padam, kita klik pada padam tu, kita boleh padam. So macam-macam lah kalau kita nak tukar warna, kan, kita nak ambil pilihan warna lain ke, kan, kita nak ambil warna merah, contoh saya tulis balik nota. Okay, lepas tu macam-macam option. So kita boleh save whiteboard tu atau dia buat ni. Okay, so ni antara features yang sangat berguna bila kita nak menggunakan aplikasi Zoom. So kadang-kadang bila cikgu tu bila dia tengah bercakap kan, dia boleh share dia punya screen dia tunjuk dia punya screen, mungkin cikgu tu boleh tunjuk dia punya PowerPoint, boleh tunjuk video. Lepas tu on top of that dia orang boleh menunjukkan nota, dia boleh menulis nota. Okay, so macam-macam dia boleh buat dengan menggunakan aplikasi Zoom. Okay, so saya tekan X dulu. Okay, untuk stop dia punya sharing tu, cara kita nak stop sharing tu senang je saja. Okay, saya nak tunjuk cara kita nak stop share tu. Kita klik pada butang yang dekat hijau ni. Pasal butang kat bawah ni, dia akan tulis kepada dekat situ stop share. Terus kita akan kembali ke kamera tersebut. So senang je. Okay, so kalau kita nak leave, saya akan tunjuk cara-cara untuk kita leave. Kita tekan pada perkataan leave ni, kita klik, dan kita klik pada leave meeting. Saya klik saya klik pada leave ni, kita tengok apa jadi. Terus dah hilang. Okey, so itu antara sedikit sebanyak macam mana kita nak join meeting. Okey, macam mana pula kita nak to host, maksudnya kita pula yang nak buat satu bilik meeting. Okey, untuk membuat suatu bilik meeting senang saja. Okey, saya tunjuk dulu. Okey, yang paling penting adalah kita perlu sign up atau kita perlu sign in. Okey, kalau kita dah ada Gmail account, saya showkan kita klik pada sign in. Okey, dekat sign in ini, kalau kita dah ada account ni, kita perlu masukkan email address dengan password. Tetapi untuk pengguna yang baru, kita boleh menggunakan kita punya Google, maksudnya kita punya Gmail email untuk login, atau menggunakan Facebook. Okay, so saya akan tunjukkan kita masuk menggunakan Google. Okay, kalau kita dah ada account ni, kita hanya perlu memilih account yang mana kita nak pakai. So saya akan pilih yang ni, account saya. Okay, selepas dah ada semua ni, please click the button launch Zoom dekat sini. Okay, kita klik pada launch Zoom. Okay, tengah connecting. Okay. So once kita dah ada kita dah register account Zoom ni adalah muka depan Zoom. Okay, muka depan Zoom. Okay, kita ada 4 pilihan di depan
yang Zoom ni, maksudnya satu yang warna oren ni adalah new meeting. New meeting ni maksudnya kita nak buat mesyuarat yang baru. Okay. Option yang kedua adalah join. Kita nak sambung, kita nak masuk ke bilik meeting orang lain. Yang ketiga adalah schedule. Maksudnya kalau kita dah setkan meeting-meeting yang akan berlaku tu, dia akan keluar kat dalam kalender kita. Dan yang last kali, kita nak berkongsikan screen kita. Okay. Kalau kita tengok bawah pun sama, meet and chat. Maksudnya kita boleh chat macam kita pakai WhatsApp punya chat. Meetings, konteks dengan kita punya setting. Okay. Setting ni, kalau kita lihat balik, kita boleh tengok balik kita punya konteks, kita punya meeting, apa dia punya option dia, macam-macam option. Okay. Tapi yang buat sementara waktu, kita tak perlu lihat yang tu. Kita perlu faham adalah macam mana kita nak host atau kita nak buat meeting yang baru. Okay. Senang je untuk buat meeting baru. Kita klik pada butang yang warna oren. Okay. Dipanggil sebagai new meeting. Meeting baru. Okay. Kita klik ya. Okay. Bila klik pada meeting baru ni, kita ada dua pilihan. Maksudnya satu adalah kita akan terus start. Bila kita start meeting tu, video dah on dah ke tak? Kita mempunyai pilihan tu. Okay. Yang option kedua adalah use personal meeting ID. PMI. Okay. Personal meeting ID ni maksudnya macam nombor telefon kita khas untuk Zoom. Okay. So maksudnya nombor tu takkan berubah. Pada pandangan saya, jangan on personal meeting ID. Sebab once orang dah tahu personal meeting ID tu, setiap kali dia akan cuba panggil pakai nombor yang tu. Lebih elok bila kita start meeting yang baru, dia akan memberi nombor yang baru dengan password yang baru. Saya rasa lebih dia lebih selamat, lagi secure Okay. So video tak perlu on, kita biar je. Personal meeting kita biar je. Kita klik pada butang start meeting. Kita klik pada butang start meeting Okay, kita klik. Lihat apa jadi Okay. Muka lama lah. Okay. Bila kita dah sampai dah kita punya start meeting ni, apa yang jadi is video tak start lagi. Betul? Okay. Ingat tak cara macam mana kita nak start kita punya video? Kita klik pada bahagian yang bawah. So kalau kita nak start video tu, kita boleh klik pada butang warna merah. Audio pun sama, kita klik pada sana. Okay? Alright. Yang paling penting untuk you all adalah you lihat pada bahagian atas. Okay? Bahagian atas, yang paling atas tu, kalau kita tengok ada nombor tu dengan dash tu, bermaksud adalah meeting ID. Maksudnya nombor bilik meeting tu, yang bahagian atas tu. Okay, dia ada 3 set nombor tu dengan dash tu adalah meeting ID kita. So, itulah nombor yang kita perlu berkongsikan kepada kawan-kawan kita yang akan masuk ke meeting kita. Okay, so dekat atas tu dia akan tulis dia punya meeting ID dengan dia punya password. Okay, meeting ID ni sentiasa berubah. So, setiap kali kita buat meeting yang baru, dia akan ubah dia punya nombor tu. Okay, okay. So, cara macam mana kita nak sharekan atau kita nak kongsikan nombor tu senang saja. Ada beberapa option yang kita boleh buat. Kita klik pada yang butang participant. Nampak ada butang kat bawah tu. Participant ni maksud orang yang akan masuk ke bilik meeting kita Kita klik pada participant tu. Okey. Buat secara waktu saya seorang saja. Okey, dalam bilik meeting tu kita boleh lihat. Okey, macam mana kita nak masukkan? Okey, dekat bawah tu perasan tak ada butang invite. Okay. Ada 4 option Satu chat, maksudnya kita boleh chat macam WhatsApp. Yang kedua adalah invite. Ketiga ni mute all. Keempat adalah unmute all. Okay. Kita pergi ke invite dulu. Saya klik pada invite. Okay. Akan keluar beberapa option yang kita ada. Okay. Dia mengikut aplikasi yang kita ada. So, contoh kalau kita nak menjemput menggunakan Gmail pun boleh. Kalau kita nak pakai Facebook Messenger pun boleh. Atau yang last kali kita boleh copy, maksudnya copy URL. Pandangan saya, kita pakai copy URL Maksudnya, kita copy dia punya teks tu. Okay. Bila saya paste dalam WhatsApp atau SMS, dia akan keluar nombor meeting saya apa, dia punya password dia apa, dengan dia punya link dia apa. So, kita perlu hanya klik pada copy URL. Saya tunjuk contoh Kita copy pada URL. Kita buka balik WhatsApp kita. Saya akan tunjuk. Okay, kita buka WhatsApp. Contoh kita nak hantar melalui WhatsApp.
Okey, saya buat WhatsApp yang baru. Saya klik pada WhatsApp. Okey, saya hanya perlu menampal. Saya paste dia dulu. Tengok apa jadi Okey, bila saya paste. Okey, bila saya place ni, apa yang jadi? Saya terus hantar. Okey, dia akan memberi satu link. Okey, penerima kita hanya perlu klik pada link tu, terus dia akan membuka bilik meeting itu, mesyuarat tu di dalam handphone masing-masing. So yang tu senang je. Cuma pastikan bila kita nak hantar tu, pastikan kita hantar kepada orang yang betul lah. Takut kita salah hantar lah kepada kawan-kawan kita yang lain Alright. So contoh saya dah hantar dah. Saya akan pergi balik kepada aplikasi saya. Okay. Kita tunggu. Okay, saya akan tunggu. Okay. Saya sebagai saya hantar kepada handphone yang saya lagi satu untuk menunjukkan contoh dia. Okey, saya klik pada link tersebut. Kita tengok apa jadi Kita tunggu je kat skrin. Okey. Okey. Bila nak masuk tu, pasal tak ada perkataan dipanggil sebagai waiting. Okey, nombor yang saya punya handphone lagi satu tu, dia akan tanya. Okey, butang yang warna biru ni, admit tu maksudnya masukkan saya. Kita nak memberi, ya betul, itu kawan saya. Saya nak kita nak memberi kawan kita untuk masuk ke dalam bilik meeting tersebut. Okey, so apa yang perlu kita buat adalah kita klik pada butang admit. Kita klik pada masuk. Okey, kita tengok apa jadi. Okey, bila kita klik, kita akan lihat balik. Kita tunggu. Okey. Dah nampak dah. So once kita dah masuk, kita akan nampak siapa adalah orang yang di dalam bilik meeting tersebut. Dan kita boleh lihat balik, kalau nampak yang mic tengah bergerak tu, warna hijau tu, maksudnya siapa yang tengah bercakap. Kamera dia on ke tak, atau kamera dia off ke tak. Kalau kita tengok warna merah ni, maksudnya handphone lagi satu tu, dia punya kamera dia adalah off. Okay. So kita boleh terus berhubung dengan dia. Saya akan onkan kamera tersebut. Kita tengok balik, nampak kamera tu terus dah on. Okay, kalau kita nak tengok dua orang, kita boleh tengok dua orang. Ini contoh dia. Okay, so kalau kita nak lihat balik. Okay, contoh kita nak keluarkan kawan kita daripada meeting tersebut. Okay, ada dua cara. Satu adalah kita tutup meeting tu tersebut, atau kalau kita nak remove kalau kita nak membuang seseorang tu, kita hanya perlu klik pada nama tersebut. Kita klik pada nama tersebut, kita nampak kita ada beberapa pilihan. Satu, kita boleh chat. Make host dia, maksudnya dia boleh mengawal kita punya bilik meeting. Kita boleh stopkan video dia. Kita boleh masuk dia dalam meeting room, maksudnya dia tak boleh, dia boleh lagi bincang dalam bilik menunggu. Atau kita boleh klik pada perkataan remove. Remove maksudnya kita keluarkan dia daripada bilik tu. Okay, so saya tunjuk, kita nak keluarkan daripada bilik tu tersebut, kita klik pada remove. So kita boleh remove. Okay. Semasa kita menggunakan Zoom ni, kita juga mempunyai pilihan untuk yang ni, butang ni, mute atau unmute all. Sangat berguna, terutama kalau kita menjadi host atau kita menjadi cikgu. Kita nak mute kan, kadang-kadang bila partisipan yang lain kan, orang yang lain dia banyak sangat orang yang bercakap pada sesuatu masa tu, kita boleh menekan bunyi mute. Maksudnya semua orang akan tidak boleh bercakap kecuali kita. So macam cikgu tu, dia boleh mutekan semua pelajar dia dulu. Bila dia dah habis bercakap, baru nak tanya soalan, kita boleh unmute balik. So kita hanya perlu tekan kepada mute all. Kita tengok apa jadi Bila kita tekan pada mute all, okay, kita ada dua pilihan. Allow participants to unmute themselves. Maksudnya kita nak bagi pilihan tak. Kalau kita punya pelajar tu, dia boleh off atau on dia punya mic ke tak. Kalau kita tak nak, kita boleh beri. Kalau tak kita nak, kita boleh bagi So cakap kita boleh okay. Alright. So kita boleh mute. So saya tekan mute all. Okay, saya tekan. Okay, semua orang akan diberitahu bahawa semua orang akan mute all. Okay. So bila kita lihat mute all tu, kalau kita nak unmute all, kita tekan kepada butang unmute all. Maksudnya semua orang dah boleh bercakap. Okay.
Sekarang ni macam mana kita nak keluarkan seseorang daripada bilik meeting tersebut. Okey, kita perlu klik pada butang sini. Okey, kita klik pada remove. Okey, kita klik pada remove, kita lihat apa jadi. Do you want to remove? Once remove will not be able to rejoin union. Once kita dah keluarkan orang tersebut, kita dah tak boleh masuk dia ke dalam meeting tersebut lagi. Okey, kita klik pada OK. Okey, akan terus keluar daripada bilik tersebut. Okey. So, prosedur dia sama juga. Bila kita dah habis kita punya meeting, our meeting, kita hanya perlu tekan pada butang N. Okey. Once kita tekan butang N, meeting mesyuarat kita akan terus tutup. Okey. Dan kalau kita nak buat balik, kita boleh start balik lah meeting tersebut. Okey. So, yang paling penting adalah kalau kita nak rumuskan kembali adalah pastikan kita tahu adalah nombor bilik meeting tersebut dengan password. Kita boleh share dekat sini So bila kita tekan N, okey. Kita boleh menggunakan ada dua option bila kita tekan N Kita ada dua option, maksudnya kalau kita ada kawan kita masih di dalam meeting tersebut, kita boleh memberi dia option kalau kita tekan leave meeting tu, dia automatic akan menjadi host, maksudnya dia boleh mengawal bilik tersebut. Atau kalau kita tekan butang end meeting ni, maksudnya semua orang dalam bilik tu akan terkeluar daripada bilik meeting tu dengan automatic. So you ada dua option. Okay, contohlah masa kadang-kadang bila kita meeting dengan bos kita cakap, okay sorry, I've got to go, saya ada meeting lain, Norman you boleh take over tak meeting ni? Itu maksudnya option untuk leave meeting. Kalau tidak, kalau bos dia cakap, okay, kita tutup meeting ni, kita akan berhenti, esok kita bersambung, kita boleh pakai option adalah end meeting. Okay, so kita klik pada end meeting. Okay, and then we are done. Habis. Alright. So, bab berkenaan dengan Zoom ni, banyak macam-macam dia punya aplikasi, dia punya settings dengan features yang kita boleh explore. Yang paling penting seperti biasa, you all adalah you cuba untuk membuat satu meeting dengan kawan-kawan kita dan explore features-features apa kita cuba try features-features yang baru, contoh macam screen sharing, kita try whiteboard features, okay? Macam-macam setting yang telah disediakan dalam Zoom. Cuma yang paling penting adalah pastikan bila kita buat Zoom ni, terutama bila kita buat recording atau kita menggunakan screen sharing atau kita share dia punya password ni, pastikan kita berkongsi kepada orang yang kita kenal. Don't simply berkongsikan screen kita atau berkongsikan meeting ni dengan orang yang kita tak kenal. Sebab kita takut sebab kita membuat video secara live. So kadang-kadang macam-macam benda boleh berlaku. Okay. So, itu sajalah video pada hari ini. Harap-harap kita berjumpa lagi. Seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe dalam channel ini. Kalau ada apa-apa komen atau teguran ke, okay, boleh terus komen di video ini di bawah. Okay, itu sajalah untuk pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi yang lain. Terima kasih.